Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid kelas 1A. So hari ini adalah hari pertama. Cikgu akan perkenalkan diri. Nama cikgu adalah Cikgu Aisyah. Ataupun nama penuh cikgu, Cikgu Nur Aisyah binti Luqman. Mesti korang dah perasan kan cikgu kalau cikgu lalu dekat SK tu. Mungkin ada yang mengenali dan tak kenal pun cikgu. Tak apa, tapi tak apa. Yang penting cikgu kenal korang. Okey, antara nama korang kan, cikgu dah ada nama kat sini. Okey, antaranya Faris, Siti, Elisa, Syazwani, Fatimah, Khairina, Iliana, Sharmila, Norman, Syamim, Adam, Aiman, Zakaria dengan Syahzlan. So, selamat datang ke kelas Cikgu Aisyah ataupun kelas ni. So, cikgu ada dua perkara nak cakap. Okey, first kali cikgu nak kamu semua mesti ada buku nota drawing 2 ni wajib ada. Dan juga perlu ada pensel warna dan juga warna air. Okey, so untuk aktiviti pada minggu ni, korang boleh lihat video seterusnya yang cikgu dah sediakan. Fokus betul-betul, lepas tu cikgu nak awak jawab soalan. Okey? Boleh? Thank you semua. Jom kita tengok. Sebelum tu cikgu nak ingatkan dulu, sebelum kita belajar kita kena buat apa? Betul. Kita kena baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafa'al alaina hibbataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, so barulah kita boleh mula dengan tenang dan moga Allah memudahkan segala pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini adalah hari pertama kita belajar secara dalam maya. So, ini adalah buku teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah ataupun KSSM bagi seni visual tingkatan 1. Okey, cikgu akan bagi tahu apa yang korang akan belajar pada tahun ini. Okey, ini muka depan dia. Okey, macam biasa. Okey, ini isi kandungan pada dalam buku teks lah. Okey, tajuk-tajuk yang korang akan belajar adalah dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, perkembangan seni visual di Malaysia. Lepas tu tajuk kedua, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna, harmoni, kontra, dan juga banyaklah lagi penegasan kepelbagaian, kesatuan, designomik. Okey, ni ada dua bidang. Tadi bidang bahasa, ini adalah bidang pemikiran seni visual. Okey, so first kali ni kita akan belajar tentang bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, pengetahuan terhadap sejarah dan apresiasi seni visual mampu membentuk kesedaran dan penghargaan terhadap hasil seni dan juga produk hebat daripada tokoh-tokoh serta pereka dalam bidang seni halus, seni reka dan seni kraft. Pengetahuan dan pemahaman ini akan meningkatkan penghargaan dan kecintaan kita untuk menilai serta menghargai bukan sahaja hasil karya tetapi juga keintelektualan tokoh dan perekanya. Okey. Ini adalah Balai Seni Lukis Negara. Siapa pernah pergi? Memang best kalau pergi sini sebab dapat tengok pelbagai karya yang ada kat situ. Okey, tajuk pertama adalah tajuk perkembangan seni visual di Malaysia. Bukan di Amerika, di Korea ke apa di Malaysia ya. Okey, perkembangan seni visual di Malaysia berlaku secara berperingkat-peringkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka dan seni kraft. Kita harus mengenali tokoh pelukis, pereka dan tokoh kraft hebat tanah air supaya dapat menghargai sumbangan mereka dalam bentuk hasil seni visual, rekaan produk dan kraft. Pengetahuan kita terhadap seni visual akan menerapkan jati diri dan kecintaan kita terhadap karya seni visual dan kraft yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tempat. Okey, next adalah ni koleksi yang ada dekat Balai Seni Visual Negara. Inilah Balai Seni Visual. Okey, persepsi seni. Okey, first kali kita tengok pada seni halus, sejarah dan perkembangan. Okey, sejarah
seni visual negara kita bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Cikgu ambil warna lain yang comel sikit. Ting. Okey. Ahlinya ialah isteri-isteri golongan expatriat, Puan Lim Teng Kung sebagai penaja dan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis. Okey, tengok ni. Abdullah Arif ni sebagai guru seni lukis. Okey, pada tahun 1930-an muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Antaranya ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Seng. Okey, awak kena ingat Abdullah Arif dengan Yong Mun Seng ni, dia menjadikan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Okey, dia orang ni guna cat air. Okey, pada tahun 1950-an muncul pula pelukis seperti Chua Tian Teng dan juga Khalil Ibrahim yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catatan mereka. Okey, ingat tadi Abdullah Arif guna landscape, Chua Tian Teng dengan Khalil Ibrahim guna subjek tempatan. Okey, lepas tu penubuhan Wednesday Art Group melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catatan gaya naturalism. Okey, karya mereka bertemakan subjek yang mencerminkan warisan sosio budaya masyarakat Malaysia. Okey. Selepas merdeka, landscape seni visual negara terus berubah. Kenapa Kepulangan pelukis-pelukis seperti Joe Likoh dan Ibrahim Hussein ke tanah air telah menampilkan catatan gaya expressionism dan expressionism abstract, hasil pengaruh gaya seni barat. Okey, perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis se-Malaysia. Okey, ingat ni Angkatan Pelukis se-Malaysia dan juga Persatuan Pelukis Malaysia. Ini maksudnya dia dah tubuhkan penubuhan untuk seni-seni ni. Okey, penubuhan institusi seperti Institusi Teknologi MARA. Okey, macam sekarang ni UiTM lah. Institusi seni swasta yang menawarkan pelbagai kursus seni yang menyemarakkan bidang seni visual ini di negara kita. Okey, tokoh dan karya. Sepanjang perkembangan seni visual terdapat tokoh-tokoh yang lahir dan bertanggungjawab kepada perkembangan seni visual tanah air. Contoh tokoh-tokoh terkemuka tanah air adalah seperti berikut. Okey, first cikgu nak awak faham kalau dalam seni halus ni dia ada 3 je. Yang pertama lukisan atau catatan, yang kedua arca, yang ketiga cetakan. Okey, ini adalah dalam bidang seni halus. Okey, ingat nama-nama tokoh seni halus tempatan ni, contoh dia Abdullah Arif, Yong Mun Seng, Muhammad Hussein Nas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyung, Syekh Ahmad Jamal. Okey, cikgu nak awak ingat paling senang lah. Abdullah Arif, Zulkifli Buyung, Syekh Ahmad Jamal ataupun Latif Muhyiddin. Okey, kalau arca awak boleh ingat Anthony Lau ataupun Raja Syahriman Raja Azidin ataupun Zulkifli Yusof. Okey, Zulkifli Yusof ni lecturer cikgu dulu. Dan juga Rosli Zakaria. Okey, kalau cetakan awak boleh ingat Juhari Said ataupun Ilsen No ataupun Ismail Zain. Okey, ni antara yang cikgu nak mudahkan awak ingat lah. Okey, seterusnya ni tadi yang tadi kita dengar nama je kan, so kita boleh tengok muka sekali. Okey, first Abdullah Arif lahir pada tahun 1905 di Pulau Pinang, pelukis didikan hasil sendiri atau self-taught artist aliran impression. Maksudnya dia belajar sendirilah. Menjadi guru seni kepada kumpulan ekspatriat Eropah dan Penang Impressionist Society di Pulau Pinang. Karyanya lebih ke Eropahan dari segi komposisi, pendekatan dan lebih terperinci. Okey, tengok ni contoh dia punya karya ni. Nampak? Guna cat air. Bumi yang bahagia, Lombong Bijih Malaya. Ni dia lukis sendiri ni. Okey, ini pula Coconut Plantation 1950. Dah lama dah. Okey.
Okay, next. Kita tengok ni pula. Chua Tian Teng. Chua Tian Teng punya karya Mother and Child. Dia guna batik. Ni pun sama. Tell You a Secret. Batik. Nampak dia tengah berbisik. Okay. Dia lahir pada tahun 1912 dekat China. Pelopor kepada catatan batik. Catatan batiknya merupakan satu media pengucapan seni yang baharu dan unik di pesona seni antarabangsa. Sebab biasanya orang buat batik lukis gambar flora, tapi dia lukis gambar manusia. Okey, seterusnya Anthony Lau. Ni pun kreatif. Awak tengok. Dia buat arca tajuk rimba. Okey, nampak besi-besi ni. Rimba kan banyak pokok kan. Okey, ni adalah simbol kepada pokok. Seterusnya dia guna ayam jantan. Besi juga. Gaya ayam jantan kan. Nak boleh buat tak macam ni? Okey, dia lahir pada tahun 1933 di Johor. Bekas pensyarah dan menggunakan bahan besi, logam dan kayu dan meminati tema figuratif dan representasi. Okey, figuratif ni contoh dia macam ni lah. Ayam, semua gambar-gambar macam tu kan. Okey, kalau Hussein Anas. Okey, awak tengok karya yang dia buat ni. Ya Allah. Cantik kan? Okey, lahir pada tahun 1924 di Indonesia. Pelukis aliran realism dan khusus dalam seni potret. Okey, no wonder lah dia buat lukisan semua ni, lukisan potret. Okey. Dia dianugerahkan gelaran pelukis potret diraja oleh Sultan Selangor pada tahun Mac 1990. Cikgu tak lahir lagi waktu ni. Okey, kita tengok yang seterusnya. Reza Piarasa. Yang ni pun famous juga ni. Okey, dia lahir pada tahun 1939 dekat Pahang. Dia merupakan pelukis aliran konstruktivism dan minimalis. Pelukis dan pengkritik seni menghasilkan karya terkenal iaitu Entry Points and The Haji Family. Okey, tengok ni. Entry Point dibuat The Haji Family. Menghasilkan karya terkenal iaitu ni dah. Pameran penting beliau ialah New Scene. Eksperimentasi, dokumentasi. Okey, inilah karya-karya dia. Ini kalau awak tengok ni media apa? Cetakan. Okey, tengok pula Zulkifli Yusof ni lah lecturer cikgu dulu waktu dekat cikgu. Okey, dia dilahirkan pada tahun 1962 di Kedah. Merupakan pengarca prolific dengan tema politik dan kemasyarakatan seperti The Power 2. Memenangi banyak anugerah, antaranya hadiah utama bakat muda sezaman. Anugerah Akademik Negara 2007 bagi kategori anugerah seni dan kreativiti. Tengoklah karya dia ni. Bunga Raya, goresan asid dan dakwat cetak atas besi. Lepas tu The Power 2. Ini karya-karya ni, awak ingat murah ke? Puluh-puluh ribu harga ni. Okey. Tengok pula pada Ibrahim Hussein. Dilahirkan pada tahun 1939 di Kedah. Karya awal bertemakan figura realistik. Menerusi karya seperti My Father and the Astronaut. Ni dia. Ni ayah lah. Ni astronaut. Okey, di samping pengaruh aliran Expressionism abstrak menerusi karya Dance of Life, mempelopori teknik printage yang menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Okey, nampak tak kalau macam ni? Mestilah cetakan kan? Next is Juhari Said. Okey, karya dia ni memang unik. Awak tengok Katak Nak Jadi Lembu. Benda yang mustahil kan? So, macam kita tengok karya ni membuatkan kita banyak terfikirlah. Okey, dia merupakan pelukis cetak prolific dan dalam teknik cetakan kayu, lino, goresan asid dengan pelbagai gaya seperti expressionism dan surrealism. Surrealism ni macam ni lah contoh dia. Surrealism ni merupakan image, saya tulis
image bawah sedar. Okey, antara antara karya terkenal Baju Kurung dan Secawan Kopi dan Katak dan Jadi Lembu pernah menerima beasiswa Japan Foundation untuk mempelajari cetakan kayu tradisional. Tengok ni, Baju Kurung dan Secawan Kopi. Siapa nampak baju kurung? Okay, you have to find it. Siapa nampak Secawan Kopi? Cuba cari. Mungkinkah ini? Ataupun mungkinkah ini? Okay. Persoalan itu awak kena cari sendiri ya. Okay. Pertubuhan dan persatuan. Okay, kita kena ingat dia ada dua version. Sebelum merdeka dengan selepas merdeka. Okey, perkembangan seni visual disemarakkan lagi dengan penubuhan beberapa pertubuhan dan persatuan. Walaupun pertubuhan dan persatuan ini ditubuhkan pada era yang berbeza serta dianggotai oleh individu yang berlainan, namun pertubuhan dan persatuan ini menjadi faktor perkembangan seni visual di Malaysia. First, sebelum merdeka, kita ada Penang Impressionist Society yang dilahirkan pula, yang ditubuhkan pada tahun 1920-an. Ahlinya terdiri daripada isteri-isteri golongan expatriate. Abdullah Arif adalah tenaga pengajar dan Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja. Okey, ini adalah tenaga pengajar kat situ. Okey, sebelum mereka lagi kita ada Wednesday Art Group. Okey, no wonder lah kan. Awak tengok, kalau awak nak tahu mana satu, contohlah dalam soalan nanti dia kata manakah satu pertubuhan yang selepas merdeka ataupun sebelum merdeka. Okey, nak tahu je awak tengok ni bahasa ni. Bahasa Inggeris ni biasanya sebelum merdeka. Kalau selepas merdeka selalunya ditulis dalam bahasa Melayu. Okey, ditubuhkan pada tahun 1992. Pengasasnya ialah Peter Harris. Ahlinya terdiri daripada berbilang bangsa seperti Patrick Ng Kah Ong, Cheo Lai Tong, Zulkifli Buyong, Syekh Ahmad Jamal, Ismail Mustam dan Grace Selvanayagam. Tujuannya untuk memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wadah ekspresi diri. Wow. Ni sebagai ekspresi diri ni maksudnya mungkinlah kalau dia sedih ke apa, dia boleh ekspreskan perasaan dia melalui lukisan. Okey, kalau estetik adalah maksud dia keindahan. Okey, kita tengok pula. Selepas merdeka kita ada Angkatan Pelukis Se-Malaysia, ditubuhkan pada tahun 1958. Nama asal pertubuhan ini ialah Angkatan Pelukis Semenanjung. Pengasasnya ialah Muhammad Hussein Anas. Antara ahlinya ialah Yaakob Latif, Habibah Manan, Muhammad Salihuddin, Zakaria Noor dan Syekh Ahmad Jamal. Tujuan dia? Okey, kita tengok apakah tujuan dia. Untuk menyatupadukan pelukis Melayu dengan menggunakan gaya naturalism. Okay. Next is Persatuan Pelukis Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1979. Presiden pula nak sebut Syekh Ahmad Jamal. Sebut terus. Presidennya ialah Syekh Ahmad Jamal. Okay, ahli-ahli dia adalah Reza Berasa. Okey, tujuan dia pun sama, menyatupadukan pelukis tanah air di bawah satu payung. Tapi yang atas ni tujuan dia yang ada gaya naturalism lah. Dia lebih fokus. Okey, institusi seni yang ada dekat Malaysia. Okey, awak boleh tengok antaranya adalah Sultan Idris Training College, Specialist Training Institute, Institut Teknologi Mara, University Sains Malaysia dan institusi seni swasta. Okey, semua-semua ni ada dekat sini. Okey, Sultan Idris Training College ni, SITC ni sekarang ni adalah UPSI, melatih guru-guru Melayu seni lukis dan pertukangan tangan seperti anyaman dan kerja kayu. Okey, lepas tu ada pula yang lain ni. STTI, Specialist Teachers Training Institute,
Ni pun sama, tapi dalam kursus sejarah dan apresiasi seni. Idea moden dalam pendidikan moden dan rekaan kreatif. Okey, lepas tu ada pula UiTM. Kini dikenali sebagai UiTM. Dulu dia sebagai Institut Teknologi Mara. Sekarang University. Okey, kat sini UiTM ni best lah. Macam-macam ada. Cikgu pernah pergi, memang best. Okey, USM. Tahun penubuhannya 1972. Khusus pengajian seni halus seperti catatan, seni reka grafis, seni foto dan cetakan. Okey, lagi satu yang swasta ya. Ni tadi kerajaan ni, kerajaan. Ni swasta. Swasta ni macam-macam ada. KL Institute of Graphic, Lim Kok Wing, University of Creative. Lim Kok Wing ni selalunya banyak artis pergilah. Okey, institusi yang menggalakkan perkembangan seni visual tadi yang atas ni lah. Okey, kita tengok pula seni reka. Okey, banyak ni seni reka ni. Ni memang penting. Sangat-sangat penting. Okey, kita belajar slow-slow lah. Cikgu takut kamu tak dapat catch up pula. Okey. So, seni reka. Sejarah dan perkembangan. Sejarah perkembangan seni reka tadi seni halus ya. Kita agak mudah berbanding dengan perkembangan seni halus dan seni craft. Seni reka terbahagi kepada komunikasi visual, reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. Kewujudan khusus seni reka secara formal menerusi Institusi Teknologi Mara, kini UiTM, USM, UMS dan universiti swasta ni merupakan titik tolak transformasi kepada 2D. 3D. Okey, kalau 2D ni contoh dia macam lukisan. Kalau 3D ni maksudnya yang kita boleh tengok daripada 3 dimensi. Maksudnya depan boleh tengok, tepi boleh tengok, belakang boleh tengok, atas boleh tengok. Tu maksudnya 3D. Kalau 2D tu maksudnya 2 dimensi, maksud kita boleh nampak depan je. Contoh dia macam lukisan. Awak nampak lukisan tu laut tapi awak tak boleh sentuh kan. Macam tu lah. Okey, bidang seni reka di negara ini terus berkembang dengan penubuhan. Banyak lagi institusi dan juga berjaya melahirkan ramai pereka yang berkaliber. Okey, kita tengok siapa pereka-pereka yang telah dilahirkan. Antaranya adalah Zulkifli Harun, mendapat kemahiran dekat Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Pereka cipta peralatan teknologi dalam pelbagai sektor dan memenangi anugerah Genius Effort Award 1998. Hebat tak hebat kan? Okey, kita tengok pula reka grafik Haji Hashim Hassan. Okey, dia menang apa? Mencipta logo Hari Kebangsaan. Dikenali sebagai bapa logo Hari Kebangsaan. Kalau awak tengok logo-logo tu, siapa yang buat? Beliau lah yang hasilkan, iaitu Haji Hashim Hassan. Okey, Jimmy Choo. Wow, ini memang sangat-sangat terkenal. Okey, mendapat anugerah Order of the British Empire Knighthood daripada Queen Elizabeth. Ni memang artis-artis overseas semua pun memang nak cari jenama ni, Jimmy Choo. Okey, seterusnya Hassan Abdul Muttalib. Okey, dia mendapat anugerah Seri Angkasa bagi kategori idea terbaik, thriller terbaik untuk animasi pendek Sang Kaca dan Sang Buaya. Hebat seni reka animasi. Okey, seterusnya adalah Ahmad Haji Zainuddin. Ni juga dulu merupakan pensyarah di universiti. Okey, dia mempelopori kepimpinan reka bentuk pengerusi Majlis Reka Bentuk Malaysia ya, bukan salah-salah orang. Okey, seterusnya adalah tokoh reka bentuk teknologi, iaitu Lim Kok Wing. Tadi awak tengok Universiti Lim Kok Wing tu universiti apa? Beliau lah. Okey, kita tengok pertubuhan seni reka yang digiatkan dengan pertubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Negara. Ada dua kan. Kalau Majlis Reka Bentuk Malaysia ditubuhkan pada tahun 1993. Kalau Inovasi Negara ditubuhkan pada tahun 2007. So benda ni nama macam sama tapi tak sama ya.
Okey, kalau majlis reka bentuk, tujuan dia untuk membuka masa depan inovasi dan reka bentuk di Malaysia. Kalau majlis inovasi negara ni untuk membentuk dan melaksana agenda inovasi negara yang lebih mantap. Okey, institusi seni awam dan swasta bertanggungjawab juga mengembangkan bidang seni reka Malaysia. So maksudnya siapa-siapa yang belajar tu, siapa-siapa pereka tu, dia belajar daripada universiti tu, okey, universiti tu lah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan siapa artis yang akan datang. Okey, contoh dia universiti-universiti yang terlibat ni USM ni, UMK, UPM, Universiti Tun Hussein On, UMS. Okey, banyak lagi lah yang ada dekat sini. Okey, ni pula seni craft. Okey, seni craft tadi seni apa namanya? Seni grafik. Ni seni craft. Seni halus. Okey, seni craft ni macam contoh dia, okey, ada keris, ada perahu payang, ada wow, ada gasing. Okey. Seni craft ni mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Okey, selalunya dia mengandungi unsur-unsur pencipta lah, Tuhan lah selalunya. Okey, bagi yang Islam lah kan. Okey, kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan India telah mengaruhi rekaan tempatan. Yes. Okey, kita tengok dulu seni craft. Dia ada traditional dengan modern. Okey, kalau tradisional ni lah batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, anyaman tekatan. Kalau moden ni dia tak main dah macam ni. Dia main seni kertas, craft sabun, craft manik, lilin, tali. Okey, dalam seni craft ni mesti ada adik guru dan produk. Okey, adik guru ni macam tukar rujuk kita lah. Okey, contohnya tukar rujuk kita batik ni Yusof Haji Abdullah. Okey, di Kelantan, ya. Dia merupakan dia mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978. Hebat tak hebat kan? Okey, kalau tembikar pula, tokoh dia adalah Zamri Panda. Okey, dekat Perak. Yang tadi Kelantan. Okey, kat Perak ni kan kita terkenal dengan labu sayur. Nampak ni, dia pun dianugerahi sebagai anugerah adik guru craft labu sayur pada tahun 2007. Seterusnya, kalau ukiran kayu pula, memang semestinya Haji Abdul Rahman Long. Karya kayu dia tu, boleh nampak dekat Istana Negara. Hebat tak hebat? Dengan band negara. Dianugerahi pingat jasa kebaktian oleh Sultan Perlis. Hebat kan? Macam mana dia boleh hebat? Sebab dia mewarisi kemahiran ukiran daripada ayah dan datuk dia. Okey, orang Terengganu ni. Okey, seterusnya adalah Nur Haiza Nordin. Ni pun daripada Terengganu. Okey, dia belajar dengan Wan Su, pengukir tersohor negara. Okey, dia pun dapat anugerah seni negeri Terengganu. Okey, kita tengok lagi. Tenunan kita ada Hajah Habibah Zikri. Menenun yang awak ingat senang ke? Susah sebenarnya tau. Kalau nak dapat hasil tenun tu memang mahal. Okey, sebab karya dia dijadikan hiasan di Istana Negara. Bukan senang, okey. Istana Johor, hotel dan resort. Anugerah dia adik guru craft songket dan juga tokoh craft negara pada tahun 2007. Okey, seterusnya adalah Hajah Natipah Notipah ataupun Nortipah Abdul Kadir di Pahang. Tadi Kedah, tenun Kedah, tenun Pahang. Okey, dia dianugerahkan sebagai adik guru craft tenun Pahang Diraja pada tahun 2006. Dia mewarisi craft tenun ni daripada keluarganya. Okey, seterusnya adalah anyaman. Okey, anyaman ni anak-anak muda sekarang tak ramai dah yang tahu bab menganyam ni. Tapi kita jangan hilangkan daripada tanah Melayu ni. Okey, Aminah Haji Ahmad tahun 1928 di Melaka.
Okey, dia nak anugerahkan di Guru Kraft Anyaman Romo pada tahun 1988. Dan dia juga ajar orang perseorangan dan pelajar sekitar Melaka tu tentang anyaman rombong. Okey, seterusnya adalah Ishak Kasim. Okey, dia mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran Kraft Tangan Malaysia. Okey, dan akhirnya dia pun dianugerahkan sebagai adik guru Kraft Anyaman pada tahun 2011. Ini pada tahun 1988, ini pada tahun 2011. Okey, kita tengok seterusnya. Tekatan. Tekat. Seni tekat ni macam ni. Ni seni tekat yang guna benang emas. Okey, Hajah Azizah Muhammad Yusof. Okey, dia anugerahkan sebagai adik guru Kraft Tekatan pada tahun 1995. Dia juga kreatif memilih dan mengubah reka corak berunsurkan motif flora. Dia belajar daripada siapa? Ibunya. Okey, seterusnya adalah Ain Natishah Bilal Din. Dia anugerahkan sebagai adik guru Kraft Tekatan pada tahun 1987. Okey, produk dia dapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja ya, dan pembesar istana. Hebat kan? Okey, ni dia kompleks Kraft Negara. Okey, kalau awak nak tengok macam-macam kat sini, semua ada kat sini. Nanti kalau bercuti-cuti ke, okey, tempat-tempat yang kita perlu lawati, tempat-tempat yang macam ni lah, supaya dapat tambah ilmu kita. Selepas tu kita boleh kerja jalan kan. Okey, apa kewujudan, maksudnya apa fungsi kompleks Kraft ni? Ini adalah untuk memelihara dan melindungi warisan Kraft Negara sebagai satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Okey, seterusnya kita tengok Institut Kraft Negara. Tadi kompleks Kraft Negara. Okey, Institut Kraft Negara ni peranan dia bertanggungjawab melahirkan moden insan. Maksudnya kat sini ni orang belajar. Okey, itu saja. Selepas ni cikgu akan bagi tugasan. So, tunggu arahan seterusnya dekat grup WhatsApp masing-masing. Thank you. Okey, Alhamdulillah kita dah habis dah untuk tajuk satu ni. So, kalau ada yang tak faham, ada yang kurang faham, boleh tanya cikgu direct dekat WhatsApp cikgu. Okay, bye.